Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Semua sihat ke? Ya, Sihat, Alhamdulillah. Okey, tanpa membuang masa, kita terus kepada apa yang akan kita belajar ini. Sebelum tu, saya akan tayangkan satu video. Jom kita tengok sama-sama. Okey. Boleh nampak tak video? Nampak? Okey. Okey. Akif bagi tahu saya apa yang awak faham berdasarkan video tadi, apa yang awak rasa kita akan belajar ini. Kemalangan jalan raya. Adam? kemalangan tiang raya. Kemalangan jalan raya. Okey. Uh, hampir tepat tapi tak tepat lagi. Kita akan belajar ini satu tajuk dalam pendidikan dalam Pierce iaitu pertolongan cemas. Gambar video tadi menggambarkan bila berlaku sesuatu kes kecemasan seperti kemalangan, apa-apa aksiden, apa-apa kemalangan yang melibatkan nyawa seseorang, kita perlu lakukan pertolongan cemas, okey, kepada mangsa lah. Okey, hari ini kita akan belajar satu topik yang amat menarik, itu topik pertolongan cemas. Okey, sekejap saya paparkan slide. Okey, boleh nampak slide tak? Boleh. Boleh. Okey. Untuk pertolongan cemas hari ini, saya akan hurai sikit apa SP dia. SP standard pembelajaran lah. Hujung pembelajaran apa yang awak akan dapat. Okey. Yang pertama awak akan dapat mengetahui prinsip dan prosedur DRABC. Okey, seterusnya mengaplikasi prinsip dan prosedur ABC dan menilai tindakan yang perlu diambil untuk melaksanakan prosedur DRABC. Okey, itu yang awak akan dapat pada akhir pembelajaran ni lah. Okey, apa itu pertolongan cemas? Boleh seseorang Akif bagi tahu saya apa itu pertolongan cemas? Pertolongan cemas. Pertolongan terhadap mangsa kemalangan. Okey, hampir tepat. Okey, dah betul tu. Pertolongan cemas ialah bantuan permulaan yang diberikan kepada individu yang terlibat dalam sesuatu kemalangan. Tak kisahlah kemalangan apa pun, sama ada lemas, sama ada kemalangan jalan raya, sesak nafas. Okey, kita akan gunakan
pertolongan cemas. Apa itu pertolongan cemas? Adalah rawatan kecemasan kepada mangsa yang mengalami kemalangan. Okey. Masuk kepada seterusnya. Bantu mula DRABC ataupun saya sebut Dr. ABC. Apa itu Dr. ABC? Okey Adam, boleh bacakan D? Nampak tak slide? Oh, aku kaput. Nampak tak? Okey, tak apalah. Okey. Apa itu Dr. ABC? D untuk danger. Check for danger to self, others and casualty. Okey, apa itu maksud apa penerangan bagi D ni? D ni kita tengok persekitaran mangsa. Okey, macam contoh persekitaran mangsa terlibat dalam satu kemalangan motosikal. Okey, kita tengok persekitaran dia sama ada bahaya kepada diri awak atau tidak, bahaya kepada awak yang ingin menolong atau tidak, ataupun bahaya kepada mangsa ataupun kepada orang lain. Okey, cek kawasan sekitar lah. Itu definisi bagi D. Okey, faham tak? Faham. Okey, untuk R, response. Respon adalah kepada mangsa. Respon dalam bahasa Melayunya adalah tindak balas. Okey, tindak balas apa? Tindak balas mangsa. Kita sebagai orang yang melihat mangsa yang mengalami kemalangan, melihat mangsa adalah dia masih sedar ada tindak balas terhadap dalam diri dia. Kita tengok, kita boleh nampak dengan guna panca indera kita lah. Okey, seterusnya airway. Check the casualty, airway is clear. Apa itu airway? Airway adalah salur udara. Salur udara kat mana? Tempat awak bernafas. Salur udara awak hidung. Ni salur udara dia. Dia akan menekan mulut. Okey. Cek salur udara dia sama ada nafas atau tidak. Okey. Kalau tak bernafas, cepat-cepat panggil ambulans. Kalau masih lagi bernafas, awak boleh mulakan apa itu DRABC. Okey. Breathing. Cek hidung dia sama ada ataupun nadi sama ada dia masih bernafas atau tidak, dan circulation adalah cek nadi lah. Boleh nadi, awak boleh cek di sini, di leher dan di pergelangan lengan. Okey, faham tak? Faham. Faham. Okey, good. Okey, ni contoh dia. Sebagai penyelamat, syarat utama adalah keselamatan. Okey, untuk D. Mana D? Okey. Okey. Kita mestilah memastikan keadaan persekitaran yang selamat untuk kita bertindak sebagai penyelamat. Okey, macam saya cakap, nak jadi penyelamat kena tengok persekitaran sama ada bahaya tak untuk kita. Kalau bahaya, macam ada ranting-ranting kayu ke, tempat-tempat bahaya ke, alihkan ke tempat yang selamat. Pastikan tempat selamat. Tak guna kalau kita juga bakal menjadi mangsa kerana cuba menyelamat. Okey. Itu untuk D. Seterusnya, R. Respon atau tindak balas. Setelah semuanya selamat, cuba periksa tindak balas mangsa yang mengalami kemalangan. Okey, sebagai contoh, kita panggil nama mangsa tu macam contoh, Akil mengalami kemalangan. Adam datang sebagai penyelamat. Adam akan panggil nama Akil, tubuh digoncang sedikit menanda untuk bagi dia respon, ada tindak balas. Kalau tak ada tindak balas, kita harus bertenang dan meminta bantuan untuk call ambulans. Okey, faham tak untuk D dan R? Faham. Faham, okey.
Okey, untuk airway atau saluran pernafasan, itu mulut mangsa macam saya cakap tadi, pernafasan melalui mulut. Okey, yang pertama awak kena buat airway ni. Periksa mulut atau hidung mangsa agar bebas dari sebarang benda yang menahan saluran pernafasan tersebut. Sebagai contohlah, bila berlaku kemalangan macam baju terselak masuk dalam mulut dan dia mengganggu saluran pernafasan awak. Awak alihkan dulu sebagai penyelamat, alihkan dulu baju itu dari luar mulut mangsa. Okey, seterusnya gunakan satu jari, tolakkan dagu mangsa supaya kepala mangsa tersebut sedikit terdongak. Okey, macam ni. Dia dalam keadaan baring, awak tolak sedikit biar dia dalam keadaan mendongak. Mendongak melihat ke atas. Okey. Biar selari dengan dada, letakkan telinga di mulut dan hidung mangsa dan mata mandang dada mangsa untuk memastikan sama ada dia bernafas atau tidak. Okey. Teruskan beri bantuan pernafasan. Apa bantuan pernafasan? Itu CPR. Okey. CPR awak akan belajar nanti. Okey, faham? Faham. Faham. Okey. Faham macam faham ke tak? A, B. Okey, seterusnya B, breathing atau pernafasan. Okey, Adam, Akil tolong baca Akil. Jika bayi kelihatan tidak bernafas, teruslah dengan memberikan 5 kali bantuan pernafasan dengan menekuk mulut dan hidung dengan mulut kita dan terus meniupkan udara ke saluran pernafasan mulut dan hidung bayi terbabit. Seterusnya, lakukan tekanan compression dengan menggunakan 2 jari, jari telunjuk dan jari hantu di tengah bawah dada, iaitu di antara rusuk kanan dan kiri di mana terletaknya diafram. Okey. Ni yang saya katakan adalah CPR. Okey, CPR adalah bantuan pernafasan dari mulut ke mulut. Okey. Bayi tu tukar kepada mangsa. Okey, sekiranya mangsa tak bernafas, teruslah beri 5 kali bantuan pernafasan dengan menekuk mulut. Macam mana menekuk mulut? Nekuk mulut dengan hidung dan hidung dengan mulut kita. Terus meniup udara ke saluran pernafasan mulut dan hidung bayi terbabit. Okey. Seterusnya lakukan tekanan. Tekanan compression. Jangan terlalu kuat, jangan terlalu slow. Pastikan ala kadar. Ya. Bersesuaian lah dengan badan awak tu. Dengan mangsa. Kalau mangsa kecil janganlah bagi tekan kuat-kuat. Okey. Dengan menggunakan 2 jari, telunjuk dan jari hantu di tengah bawah dada, itu antara rusuk kanan dan di mana terletaknya diafragma. Okey. Seterusnya adalah circulation. Apa itu circulation? Adam, tolong bacakan saya Adam. Circulation atau peredaran udara. Tekanan seperti yang disebut tadi sangat penting bagi memastikan peredaran udara ke seluruh dan masa dan uang dengan 2 kali kehabusan ke saluran pernafasan mangsa dan juga tekanan tidak ada sehingga bantuan kejelasan tiba atau sehingga mangsa kelihatan bernafas. Habis dah? Sudah. Baju. Okey. Okey, tekanan seperti yang disebut di atas sangat penting kerana memastikan peredaran udara ke seluruh badan mangsa sentiasa berjalan. Okey, ulang dan ulang 2 kali hembusan ke saluran pernafasan mangsa dan 30 tekanan di dada sehingga bantuan kecemasan tiba atau sehingga mangsa kelihatan masih bernafas. Okey, macam mana nak pastikan dia masih bernafas ke belum bernafas Akil?
Okey. Cek periksa melalui hidung dan mulut. Okey, pandai, bagus. Okey. Saya nak tanya awak, situasi macam mana yang perlu kita perlu lakukan pertolongan cemas ni? Adam boleh bagi tahu saya situasi macam mana, kemalangan macam mana yang kita memerlukan situasi DR ABC ni ataupun Doktor ABC ni? Jatuh dalam sungai ke. Okey, mangsa jatuh dalam sungai dan kita menyelamatkan dia, kita perlu lakukan DRABC. Okey. Akil boleh bagi tahu contoh satu lagi, contoh lain? Masa aksiden, kemalangan kereta. Kemalangan apa? Kemalangan kereta. Okey. Kemalangan kereta tak digalakkan kita menyentuh mangsa sekiranya berlaku kemalangan yang teruk kerana bimbang kalau ada tulang-tulang yang patah akan mengakibatkan pertolongan kita tu akan menjadi beban kepada mangsa pula. Okey. Kita boleh amalkan DRABC ni terhadap mangsa yang lemas. Boleh, mangsa yang lemas. Satu lagi adalah mangsa yang sesak nafas. Okey. Bila dia sesak nafas, kita bantu dia dengan DRABC ni. InsyaAllah akan baiklah, insyaAllah. Okey. Itu sahaja yang kita akan belajar ini. Jangan lupa buat kerja sekolah saya yang saya bagi link tu, work wall tu. Dalam tu ada 15 soalan saja. 15 ke 10? 10. Dalam tu ada 10 soalan saja. Awak boleh jawab dan pastikan hantar saya bagi bertempoh 2 hari dan pastikan hantarlah. Okey. Kalau tak ada apa-apa lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh boleh beredar. Terima kasih.